Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel CJJFX, channel yang membuat analisa untuk pair forex. Jadi hari ini macam biasa kita akan buat analisa untuk gold. Nak buat analisa pun bukan apa nampak gaya macam analisa kita hari ini masih lagi sama seperti semalam. Cumanya saya akan adjust sikit untuk trend line di bawah. Di bawah, bagi mereka yang ada buy semalam dekat bawah, saya ada bagi signal untuk buy. Dan sekarang ini gold telah pun naik lah, Alhamdulillah. Jadi siapa yang ada buy tu syukur adalah profit sedikit, Alhamdulillah. Semoga anda boleh withdraw ke apa ke, capai matlamat anda ke macam mana jadi boleh hold lagi bagi mereka yang nak hold buy ni. Sebabnya perjalanan gold ni kemungkinan memang ada besar kemungkinan untuk dia naik lagi tinggi lah. Zon terakhir yang menahan harga untuk naik lagi tinggi memang tidak lain dan tidak bukan memanglah di area sini lah ya. Selepas area sini dilepaskan, kalau price naik tinggi sampai ke atas melepasi kawasan ini, jadi kawasan di atas daripada 1815 ni adalah kawasan bebas terbang lah, bebas terbang, di mana tidak ada halangan pun dekat area sini. Mungkin ada halangan di area di TF-TF yang kecil, tapi saya rasa kalau dia besar boleh hold lah kalau dia naik ke atas ni. Kalau dia melepasi kawasan ni boleh hold lah sampai ke atas lah ya, sampai ke atas. InsyaAllah dia akan naik lagi tinggi disebabkan oleh structure pun terus akan berubah arah selepas dia breakout kawasan inilah. Maksudnya selagi dia belum dapat melepasi kawasan ini, maka struktur masih lagi berada dalam keadaan downtrend. Lagi-lagi juga mungkin kita boleh jadi tanda awal kita punya trend line kat sini lah. Trend line kat sini. Kalau trend line ini dapat di breakout, maka itu petanda awal petanda awal bahawa price akan melakukan pertukaran arah. Jadi kita boleh menunggu untuk price turun dulu ke kawasan trend line sini untuk follow lagi trade buy sampai ke atas. Namun sebelum benda ini berlaku, jadi kita, macam saya sendiri, saya akan cuba mencari sell dahululah, cari sell dahulu sebelum benda ni berlaku. Ini option yang pertama kalau dia breakout. Kalau dia tidak breakout, makanya trend sekarang ini kalau ikut structure memang sepatutnya dia membuat penurunan dan kita ada satu zone di area paling bawah sini yang menahan harga untuk dia turun lebih jauh. Maksudnya sekarang kalau betul structure ini berada dalam keadaan downtrend, sepatutnya apa yang berlaku? Sepatutnya contoh macam semalam dia dah turun kan, sepatutnya penurunan ini dia dapat melepasi kawasan ini yang sepatutnya berlaku. Dia turun lagi bawah. Jadi oleh kerana dah ke bawah sangat sana, alang-alang kita cari zone untuk weekly. Weekly maksud dia ini hala tuju untuk kita sell. Jadi dia pastinya dia akan turun sampai ke bawah ini. Ini untuk TP sell. TP buy pun kita dah bagi tadi ke atas sana. Maksud dia kalau buy dia akan naik sampai langit sana. Kalau sell dia akan turun sampai bawah ini. Ini kalau naik, maksudnya pertukaran trend dia akan naik sampai ke atas. Buat masa ini trend masih lagi bagi saya dia masih lagi berada dalam keadaan downtrend disebabkan oleh structure masih lagi belum berubah. Jadi hari ini saya masih lagi biarkan saya punya sell limit kat situ. Sell limit kat mana? Rasanya semua orang dah
boleh tahu kat mana, sebab saya ada bagi tahu kat dalam video lah. Okey, jadi saya akan cuba untuk sell di area sini untuk hari ini dengan minimal risk risk dia 40 pip sajalah. Saya budget dalam 40 pip saja. Maksudnya kalau dia dah floating 40 pip lebih apa semua tu bolehlah buat kira-kira nak cut loss ke macam mana ke, macam tu lah. Okay, reward dia besar sampai 370 mudah-mudahan. Itu untuk mereka yang berani nak hold lah. Macam saya pun, saya tengok keadaan. Kenapa? Kalau dah banyak tu ambil je lah. Tak apa, nanti saya akan cari lagi position yang seterusnya. Begitulah. Okay, kalau nak hold, boleh hold. Tak ada masalah pun. Boleh. Asalkan anda pandai jaga anda punya ikut anda punya strategi lah. Anda punya strategi. Okey, baik, saya rasa itu saja untuk analisa gold untuk hari ini oleh kerana alang-alang ni baik saya buat untuk GU juga. Okey, GU nampak gayanya pun sama, keadaan yang sama, kira macam masih lagi downtrend lah buat masa ini untuk GU. Sekarang dia naik kan, mungkin dia akan naik dulu. Jadi sini yang menahan harga. Pattern ni bahaya ni. Pattern ini bahaya. Memang pattern yang kira macam pattern maut lah pattern maut, yang mungkin akan menyebabkan GU naik ke atas lah. Jadi kita ada trendline yang trendline maut lah bagi saya, oleh kerana dah 2-3 kali trendline ini disentuh. Kata orang, kalau trendline tu dah disentuh 2, 3, 4 kali tu maksudnya trendline tu kuat. Trendline tu kuat. Mungkin boleh cuba sell. Kalau sell, price kena melepasi kawasan kuning kat bawah tu yang saya tunjuk tu, untuk turun lebih jauh lah. Tapi pattern ni memang pattern yang bahaya lah bagi saya. Pattern favorite untuk dia terbang sebenarnya. Cuma kalau dia nak terbang pun, kita kena carilah price yang terbaik kat bawah lah untuk buy lah. Sebab ada kemungkinan dia akan buat gerakan sebeginilah. Favorite gerakan dia naik, dia turun balik, lepas tu baru dia terbang. Biasanya benda macam ni berlaku lah. Dia tak adalah terus terbang terus. Dia akan kira apa hal 2, 3 tu banyak sangat. Dia kena turun dululah. Macam biasalah, dia turun dulu, dia naik. Mungkin kat area 1 tu dia area 1, 2 turun, 3 kan naik ke atas, 4, 5. Ada 5 saya punya ni 4 rupanya. Okey, baik. Jadi mungkin gerakan dia berupa seperti inilah. 3 tu mungkin dekat sini, dekat origin dia, tempat permulaan awal dia membuat penurunan. 3 mungkin situ, 4 mungkin kat bawah sini sikit, dan 5 naik sambung ke atas. Ni untuk swinger lah. Maksudnya anda boleh cuba untuk buy kat bawah nanti. Kalau profit, selagi profit boleh hold. Kalau nak tenang jiwa tu, ini asas untuk mereka yang nak swing. Kalau dah profit tu, mungkin dalam 20 ke 30 pip boleh letak BE plus 1. Okey, itu untuk GBP USD. Jadi bagaimana kita nak trade untuk GBP ni, mungkin anda boleh cuba untuk sell dahulu di kawasan trendline itu, tapi dengan risk bagi saya untuk GU 20 pip pun dah cukup okey dah untuk GBP USD. Okey. Okey, baik. Untuk EU pula, EU pun dah berpatah balik. Bagi mereka yang ada buy, mungkin macam saya buy ke atas malam, cumanya saya dah close position untuk buy itu, dan sekarang ini dia dah berpatah balik. Mungkin ada yang cuba untuk entry kat bawah semalam, dan alhamdulillah dia pun dah naik. Nampak gayanya ini EU macam dia buat apa kita namakan sebagai triangle.
pattern triangle lah. Jadi sekarang ni dia nak pilih arah lah, mana satu dia nak pergi. Jadi ada kemungkinan besar dia akan naik ke atas lagi ataupun dia akan membuat penurunan. Jadi apa yang boleh anda buat, anda sell dahululah. Kebetulan sini ada kat trend line tu kebetulan ada zone kat sini. Okey, zone SNR kat sini. Anda boleh cuba untuk sell kat area sini. Risk pun tak besar. Mungkin saya sendiri okey, mungkin saya akan cuba sell sebab EU yang paling terdekat. Kalau nak buy, bukan buy kat sini kalau dia breakout, jadi kita akan tunggu kat bawah ni untuk kita sambung buy sebenarnya lah. Okey, itu yang paling terbaik kalau dia breakout. Kalau dia tak breakout tu, dia akan menyambung penurunan dia dekat bawah ni. Memang confirm sampai kat bawah ni. Sebab apa saya cakap confirm sampai? Sebab dia downtrend. Kalau dia nak buat structure downtrend, memang macam itulah yang sepatutnya dia bergerak. Kalau dia bukan downtrend, maksudnya dia tak akan sampai situ. Dia akan patah balik naik ke atas. Maksudnya dia kan, kita ada downtrend, kita ada uptrend. Maksudnya kalau dia bukan downtrend, dia akan uptrend. Begitu saja. Okey, baik. Rasa cukuplah 3 pair untuk hari ini. Kita ada EU, GU dan gold. Moga bermanfaat analisa ni. Saya doakan anda semua berjaya di dunia dan di akhirat. Buat masa ini, kadang-kadang kalau anda tengok saya membuat analisa dalam bahasa English. Saya buat tutorial pun dalam bahasa English sebab saya nak buat semua sekali education untuk bahasa English dulu, siapkan complete. Yang bahasa Melayu sebenarnya semua dah siap dah. Cuma anda kena carilah. Sekarang ni pun saya cuba buat playlist supaya anda mudah cari kat mana nak belajar teknik-teknik yang telah saya ajar. Tapi tak apa, saya akan top up dari masa ke semasa. Saya akan tambah lagi ilmu yang saya ada, yang melalui pengalaman saya, supaya kita semua boleh belajar dan boleh improve. Okey, saya rasa itu saja. Sekian daripada saya, si JJFX. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.